Alright, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay. So, pada video kali ini saya akan terangkan bagaimana kita nak buat trend line ataupun channel line. Okay. So, the first thing, apa sebab apa kita kena perlu buat trend line dan channel line? Sebabnya kita nak tahu sama ada chart kita adalah uptrend ataupun downtrend. Okey. So perkara yang paling penting yang kita perlu tahu. Okey, sebelum saya cerita, kepada yang belum subscribe channel YouTube kami, so anda boleh subscribe. Untuk permulaan sekarang anda boleh hashtag MRQTC. So anda boleh jumpalah kami punya video, semua video. Okay, alright. So dan terima kasih kepada yang setia bersama MRQ Traders Club. So insyaAllah saya tunjukkan kepada anda bagaimana kita nak buat trend line ataupun channel line lah. Okay. Yang saya terangkan tadi, itulah kita menggunakan trend line ataupun channel line, kita nak tengok arah dia ke mana, ataupun kita nak tengok trend tersebut sama ada dia bearish ataupun bullish. So pertama sekali kita perlu ambil objek. Kita klik je. Okay, saya lebih selesa ataupun lebih senang kita rotate kita punya screen handphone lah. So dia dapat mode landscape macam ni. So kita lebih senang kita nampak pergerakan tu, chart tu macam, dan kita nak tarik dari mana ke mana. Kalau kita tengok daripada portrait mode, dia tak berapa jelas sebabnya kita nampak candle tu akan jadi lebih panjang lah. Candle-candle yang kita nampak ni dia jadi lebih panjang daripada kalau kita buat landscape ni, kita lebih clear lah, lebih jelas. Alright. Okay, so next kita klik yang ini yang untuk objek tu. Klik objek. Saya lebih suka yang buat channel ni sebab dia kita dapat dua line nanti. Dia nak, kalau yang mana belum ada ni, pergi dekat add object. Okay, so scroll sampai ke bawah. Okay ni, equidistance channel. Okay, equidistance channel. So pakai yang tu. Alright. So pertama sekali, untuk kita tengok uptrend, kita tarik dari support ke support. Okay, so untuk tarik ini mestilah bertemu dua point bertemu lah. Okay, so ni satu. So ni satu lagi point kat sini bawah ni. So saya akan temukan dengan point tersebut. Right. Okay, macam tu. Dan seterusnya kita boleh ambil yang paling teratas sebenarnya. Kalau jika tengok yang ni, ini ada lagi high daripada dia. So kita ambil yang high ni. Alright. So kita dapat satu channel line. Channel line. Kita dapat channel line, kita tahu arah dia ke atas macam ni lah. Alright. So ni channel line untuk uptrend. Okay. So macam mana pula untuk downtrend? Okay, downtrend kita boleh tarik dia. Okay, ni uptrend. Sebab kita nampak daripada support ni uptrend. Okay. So untuk downtrend, okay, downtrend kat sini. Kita ambil benda yang sama. This one. Okay. So channel. Semua untuk downtrend kita ambil dari resistance ke resistance. Okay. So yang paling tinggi sekarang kat sini. 1, 2. Okay. So kita point dulu. Right. So
sikit lagi kita samakan. Okay, so dah dapat line macam tu, right? Okay, so this one. So nampak tak channel line. Okay, so wave dia dah break, dan candle sehingga 3 candle pun dia dah close bawah channel line. So ini petanda menandakan bahawa market tu akan bearish lah. So dia bearish lah, dia akan turun sampai bawah. Okay, untuk downtrend, so yang tadi kita ambil resistance ke resistance. Okay, ada another line satu lagi tu kita ambil daripada bawah yang paling low lah sebelum ni. So kat sini saya ambil, so kita boleh tarik dia, automatic dia akan jadi selari tau, dia punya garis channel line ni. Okay, so itu untuk downtrend. So boleh nampak lah pergerakan dia sama je. Kalau macam ni, okay, kita nampak dia memang dia touch satu. Okay, this one dia touch tapi ada rejection berlaku. So saya berpendapat possibility dia akan bullish lah. Dia ada petanda kat sini. So sekiranya dia turun balik dan close bawah line ni lagi sekali, so potensi untuk bearish lah. Right, saya lebih suka guna 1 jam untuk time frame yang besar sebab saya mode intraday lah. Untuk 1 jam ni kita boleh buat swing intraday lah. Okay, so itu berkenaan dengan channel line. Kita boleh juga guna satu lagi line ni untuk buat trend line. Di mana? Okay, trend line. So dia memang tulis kat sini trend line. So just boleh pick trend line ni dan boleh tarik daripada sini. Dia untuk tarik trend line ni 2 point lah max, minimum dia. Minimum 2 point bertemu. So kita cari mana 2 point tu. Okay, so jadi macam ni. Untuk kawasan di atas ni kita panggil dia sebagai downtrend line. Okay, downtrend line. Pernah tengok kan ada somebody yang share DTL, short form dia DTL. Maknanya D tu down, T tu trend, L tu line. So downtrend line. Dia resistant ke resistant untuk downtrend line. Okay, so untuk support kita panggil dia sebagai uptrend line. Kalau short form dia UTL. U tu untuk up, T tu trend line, T trend, L tu line. Okay, so ni kita nampak memang downtrend dia punya ni, dia punya pergerakan. So candle ataupun price belum berjaya lagi test ke downtrend line ni. So menunjukkan bahawa harga ataupun trend masa kini masih lagi bearish. Macam ni kita nak tahu dia bullish. The strong signal bullish adalah apabila price break trend line. Okay, saya buat arrow. Okay, break trend line macam ni. Okay, and kemudian action dia price cuba break tapi tak berjaya. So kita boleh consider dia sebagai uptrend. Contoh macam ni, dia nak mula uptrend lah. Okay, dan kemudian potensi untuk dia sambung naik macam tu. Okay, maknanya price perlu break downtrend line ni, kemudian ada pullback dan tak break daripada downtrend line ni. So potensi untuk market naik ke atas. Okay, tu sekiranya berlaku reversal ataupun bullish
kalau kita tengok melalui trend line. So sekarang ni memang kita consider sebagai downtrend. Okey, cuma dekat bawah ni kita boleh katakan dia sebagai, sini kita ada nampak ada dua ni lah. Okey, satu area sini, satu lagi kita boleh katakan dia dah sebagai triple bottom lah kat situ. Okey, satu lagi sini, satu lagi kat sini. Ni kalau kita tengok support ni lah, so kita boleh katakan dia sebagai triple bottom. So potensi untuk harga lonjak lah, sebab dia tak break support ni, support dia tak break. Okay, so untuk trend line jap, kita buat satu trend line. Yang ni saya delete dulu. Kita gunakan trend line punya function. Okay, this one. Sebab saya dah pernah pakai, so dia terus keluar kat depan ni apa yang kita dah pernah guna lah. Okay, so ambil pick line tersebut. So kita cari mana support yang kita draw tadi. Okay, ni support. Ya, tak bertemu. Okay, so ni support. Kemudian yang ni yang kedua. Tapi kita nak tengok trend, so kita boleh tarik panjang. Okay, kita boleh tarik sampai bawah ni. Okay, alright. So kita consider dia nampak triple bottom tadi tu lah. So dia lebih kurang level yang sama ataupun lebih kurang lah. So kita nampak macam tu. So once, tapi kalau actually kita boleh nampak price tu dah break, kita boleh sambung dekat titik yang nombor 2 ni. Okay, area ni this one. Okay, so tuan-tuan boleh juga tengok area sini, sebab bila kita tarik trend line tu kat kiri atas ni, so bila kita tarik, contoh okay, saya ambil, nampak dia chart tu dia zoom kan untuk kita, so kita boleh tengok kat mana point tu. So kalau macam ni, so kat situ lah. Right, so untuk kita tarik jauh, kita letak. Okay, so actually price tu dah break trend line ni, cuma dia still menaik. Kita nampak dia menaik ni, masih menaik. So potensi lah, sebabnya candle pun close atas line, close bawah tapi ada buyer buat tolakan ke atas. Okay, so itu cara-cara nak guna trend line. Maknanya okay, saya ulang sekali lagi, kita recall balik. Untuk buat channel line ni, untuk uptrend kita cari support ke support, support ke support. So ni, yang ni kat atas lah, support ke support. Maknanya kita ambil support pertama, yang ni support pertama, so yang ni support kedua, support kedua. Okay, so bertemu dua line, bertemu dua titik, bukan dua line dua line tu sebab channel line. So bertemu dua titik, itu cara untuk kita buat channel line ataupun trend line. Okay, so itu untuk uptrend, support ke support. So yang atas ni kita adjust, kita tengok point mana paling tinggi, pada highest ataupun kita panggil high. Okay, so yang tu nanti high low. So kepada yang tak faham, nanti saya akan buat the next video. Right. Okay, so itu untuk uptrend. Okay, so untuk downtrend ni kita refresh ataupun recall balik. Okay, untuk downtrend kita ambil resistance dengan resistance. Okay, so dia jadi macam ni. Alright, ini dia resistance pertama, kemudian yang ni resistance kedua. Okay, so mesti bertemu 2 point sekurang-kurangnya. Okay, untuk yang bawah ni
kita je ambil the lowest point sebelum yang ni, yang pertama ni. Contoh kata kalau area di sini, kita ambil kat sini lah, macam yang saya tunjuk sebelum ni. So itu saja cara untuk kita buat channel line ataupun trend line lah. Okay, so hopefully video ni membantu tuan-tuan. So jika ada tak faham, boleh je tanya dekat bawah, komen dekat bawah, ataupun pergi ke channel kami, MRQ Traders Club, channel Telegram lah. Nanti saya akan share link dekat bawah juga, channel Telegram kami. Dan kami juga ada Instagram, so boleh follow Instagram kami. Dan Facebook, semua nama sama ya, MRQ Traders Club. So boleh search. Cuma di YouTube je tuan-tuan perlu hashtag. So terima kasih. Itu saya sharing kita untuk hari kali ni, video kali ni. So terima kasih kepada anda yang menonton. So kita jumpa ke next video. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera.